Saya perkenalkan diri dululah. Okay, saya Nur Frizana Takiah dari kos ETE, macam cikgu tahu, Early Childhood Education dari MSU College Terengganu. Dan rakan-rakan saya, kenalkan dia, Ika. Okey, nama saya Raja Nur Syafiqah binti Raja Ahmad Rozi. Saya juga ambil kos yang sama seperti Frizana. Cikgu boleh saya panggil saya Ika. Okey. Okey, nama saya Nuria Auni binti Muhammad Zaki. Boleh panggil saya Dia. Sorry. Saya punya tu ni. Nama saya Dia. Okey. Okey, untuk interview ni kita orang nak tahu sedikit lah tentang sebenarnya topik kita orang adalah tentang pengusaha ataupun orang yang mengusahakan taska lah. Tapi sebab macam yang cikgu pun bagi tahu, pengusaha tengah kuarantin sekarang ni, so kita interview cikgu lah sebagai orang yang ada pengalaman dalam bidang isi ini juga. Okay, yang pertama sekali macam yang cikgu tahu, kita akan record interview ni sebagai bukti dan juga untuk reference kita orang. Nanti kalau kita orang perlu lakukan transkrip atau daripada interview ni, kita orang dapat memerlukan maklumat itulah. Okey, saya akan mulakan dengan soalan saya dulu, cikgu. Boleh. Okey. Boleh kan? Okey. Yang pertama sekali, boleh tak saya tahu tentang sedikit tentang diri cikgu lah, dari segi nama, umur, lokasi taska yang cikgu bekerja sekarang, dan mungkin sedikit visi atau misi daripada taska tersebut lah yang cikgu tahu. Okey. Okay, saya perkenalkan nama dulu. Nama saya Nur Syahirah binti Yusof. Okey, kalau dekat taska ni biasa kami akan panggil semua yang staff dekat sini sebagai teacher. Okey. Jadi kalau saya sebagai teacher Irah dekat sini and as admin untuk taska ni lah. So kalau macam taska ni, lokasi taska ni ada dekat duduk dekat kampung Mengabang Telong, Batu Rakit untuk taska. Lepas tu kalau macam dari segi pengalaman saya kerja dekat sini kalau tahun ni dah masuk tahun ketiga lah untuk kerja dekat taska ni. Lepas tu kalau untuk yang kalau macam misi untuk taska, misi taska ni, kejap saya punya maaf lah kalau yang untuk misi tu saya tak ada dia punya ni lah, sebab macam bagi tahu hari ni baru nak pasal nak tahu detail taska apa semua tu kan. Kalau yang macam dekat taska ni tak ada yang lebih, tak ada macam file yang detail tu, tak ada lah kat sini untuk yang untuk ni lah. Kalau macam pasal untuk macam staff ke, rekod staff atau student tu adalah untuk student dekat sini. Yang macam kalau nak tahu pasal taska tu boleh sikit, bolehlah saya macam bolehlah saya bagi tahu. Tapi kalau untuk misi tu maaflah saya tak ni lah. Tak ada masalah cikgu, tak ada masalah. Kita boleh tahu mungkin lepas ni kita akan nampak sendiri kot. Saya akan pergi ke taska tu sendiri ke untuk tengok ke macam mana kan. Okey, saya akan teruskan dengan soalan yang seterusnya je lah. Menurut pandangan cikgu lah, sebagai seorang cikgu yang dah ada dalam bidang ni beberapa tahun, apa mungkin antara kriteria seorang usahawan ataupun pengusaha taska yang berjaya menurut pandangan cikgu lah? Boleh saya tahu tak sedikit? Kriteria sebagai usahawan berjaya dalam taska ni dalam pengusaha taska. Okey, yang
daripada saya nampak lah sebagai seorang staff sendiri, daripada pengalaman saya, bos saya tu kriteria dia yang first kali mesti macam kena macam bertanggungjawab lah, bertanggungjawab terhadap staff, terhadap kebajikan staff dia. Lepas tu dari segi untuk taska ni bertanggungjawab atas segala hal yang berlaku dekat taska ni. Contoh macam kalau ada apa-apa kejadian berlaku ke apa, bila staff ni mengadu dekat bos tu bertindak dengan cepat. Tu kena bertindak dengan cepat, bertanggungjawab, and yang penting sekali bekerjasama antara bos dengan staff ni. Macam tak ada, macam nak cakap tak ada lah macam gap yang tinggi, macam contoh bos staff tak ada, semua macam okey, semua macam sama je. Sebab bos pun selalu turun tengok kat taska ni, macam tu. Jadi untuk yang saya respect daripada bos saya ni, seorang yang bertanggungjawab. Ini lagi apa? Lepas tu dari macam segi budak-budak pun dengan parent tu layanan okey, baik. Parent-parent semua macam tak ada lah komplain yang macam yang tak okey-okey lah, macam tu. Okey, Dapat baik. pun saya cakap ni, saya pun Tak ada masalah, saya faham dah maksud kamu. Okay, yang tu saya faham tentang untuk jadi seorang pengusaha ni yang paling penting terutama taska lah, sebab kita kan kebajikan bukan antara pekerja je, kita pun kena ada hubungan baik dengan ibu bapa supaya kanak-kanak tu pun dapat dibentuk dengan baik. So yang seterusnya lah saya nak tanya, mungkin sedikit tentang apa yang cikgu tahu tentang taska ni, daripada segi mungkin berapa lama taska ni sudah ditubuhkan dan sebagainya lah, yang sedikit cikgu tahu. Okay, daripada yang pengetahuan yang saya tahu, taska ni mula ditubuhkan akhir tahun 2017 dan sekarang ni masuk tahun keempat taska ni dijalankan. Macam dari segi budak-budak masa mula-mula taska ni ditubuhkan dalam 5-6 orang je. Untuk yang first bulan pertama, bulan kedua tu memang agak sedikit. Dari segi staff pun dalam 2 orang je. Lepas tu masuk tahun kedua, alhamdulillah taska ni dah dikenali, jadi bilangan budak tu dah semakin bertambah, and bilangan staff pun semakin bertambah. Macam kalau dari segi penubuhan taska ni, mengikut apa yang bos saya cakap, dia mulakan taska ni dengan bermodalkan RM5,000 sahaja, dan alhamdulillah daripada modal tu dia rolling ikut modal tu. Sekarang ni dah tahun keempat, alhamdulillah dia dah boleh tambah cawangan. Sekarang ni bos saya dah ada 3 permis. Termasuk taska yang pertama, kedua play school, sekarang alhamdulillah tahun pertama tadika. Jadi 3 untuk dalam masa 4 tahun. Bos boleh boleh ada peningkatan dia lah. Jadi dari segi taska, tahun keempat ni alhamdulillah budak pun dah hampir 33 orang macam tu lah. Dan staff pun dekat taska ni 6 orang dah sekarang ni.
untuk yang taska kan lah. Kalau untuk yang play school dengan tadika tu uh, macam mana? Kalau yang play school dengan tadika sebab saya bekerja dekat taska. Kalau yang play school dan tadika tu staff lain. Jadi kalau yang play school sekarang ni 2 orang staff, tadika pun 2 orang staff. Budak dalam 20 orang. Macam tu. Untuk yang taska ni lepas tu macam dari segi pembangunan taska ni dibina bukanlah macam makna kata permis ni bukan dari dibina. Permis ni kita sewa juga. Jadi kita bayar bulan-bulan. Kira sebulan untuk permis ni dalam 1,000 untuk sewa lah permis ni untuk dijadikan taska. Lepas tu susah kot. Ada lagi ke yang macam tak faham boleh tanya lagi kalau penerangan saya kurang faham. Lengkap lah bagi saya ni penerangan yang cukup lengkap dari segi staff, student, daripada yang peningkatan pada staff dan student yang sedikit sekarang dah jadi student pun dah 30 lebih, yang ada yang dah buka premis baru. Saya ingatkan taska ni hanya satu je, rupanya ada premis lain. So nampaklah dekat situ betapa taska ni dah makin berkembang, dah ada premis baru dan macam mana pengusaha daripada taska ni sendiri mengembangkan tu dalam masa hanya 4 tahun. Tu satu pencapaian yang sangat membanggakan dan saya ucapkan tahniah juga pada cikgu yang daripada awal lagi taska ditubuhkan, cikgu dah ada dah berkhidmat dekat taska tersebut. Okay, yang seterusnya untuk soalan yang seterusnya saya akan pass pada kawan saya Raja Syafiqah untuk tanya pada cikgu. Okay, terima kasih. Okay. Soalan saya mudah je. Saya nak tanya mengenai pengurusan kewangan taska. Contohnya seperti kewangan dari segi bayaran yuran taska setiap bulan dalam bayar RM. Sebab saya dah tersedia maklum nama taska ni adalah taska bajet bestari. Okey, boleh cikgu bagi tahu tak saya kewangan dia macam mana? Daripada segi kewangan yuran dekat taska ni kita ada kategori daripada baby sampai umur 2 tahun akan bayaran untuk bulanan 380 untuk full day. Full day dari pukul 7 sampai 5.30. Kalau half day 300 dari pukul 7 sampai pukul 3. Itu untuk baby hingga 2 tahun. Kalau 3 tahun hingga 4 tahun full day dari pukul 7 sampai 10. Kalau half day sampai pukul 3, 300. Okay, itu untuk bayaran bulanan lah dekat taska ni. Macam tu. Untuk yang bahasa. Boleh tak? Dapat tak? Boleh. Jelas. Okay. Soalan saya yang seterusnya mengenai pengurusan kaki tangan taska. Contohnya pengambilan guru taska ni cikgu ambil daripada segi kriteria apa yang diperlukan. Contohnya kriteria yang diperlukan adalah seorang guru yang penyayang ke, suka kanak-kanak ke, suka budak ke. Okay, kalau dari segi pengambilan cikgu taska ni yang first paling macam diambil kira yang mestilah yang sayangkan kanak-kanak, yang minat kanak-kanak. Sebab kalau yang tak minat kanak-kanak, macam mana dia nak bekerja dengan kanak-kanak kan? Sebab dekat taska ni kan kita hanya bekerja dengan kanak-kanak, tak bekerja dengan, kalau contoh kalau kerja dekat lain kan macam kita bekerja dengan orang yang macam besar-besar. Kalau dekat taska ni kita memang banyak fokus apa semua dengan kanak-kanak. Jadi kriteria kalau macam untuk ambil cikgu tu biasa tengok atas dia punya minat, bertanggungjawab kan. Lepas tu satu lagi kalau dekat taska ni akan ada ambil ni CJ Permata. Pernah dengar tak? Khusus KP. Kalau
biasa kalau untuk yang nak jadi cikgu tadika taska ni akan biasa kalau bila kita dah ada kursus asuhan dan didikan awal kanak-kanak permata ni sangat-sangatlah dialukan lah untuk yang biasa kalau dekat yang bekerja dekat taska akan kena ambil kursus permata. Kursus tu bukanlah kata macam kalau tak ada kursus tu tidak diterima untuk bekerja, sebab biasa kebanyakan orang yang nak mohon kerja taska ni memang tak ada pun tu, kecuali kalau dia memang dah ada pengalaman dan pernah bekerja taska, akan tahulah kursus permata ni. Kursus ni memang untuk akan ajar kita macam mana untuk menguruskan taska lah, untuk buat aktiviti apa semua. Jadi memang kalau yang bekerja dekat taska ni biasa bos-bos akan suruh staff dia untuk pergi ambil kursus ni. Biasa kursus ni akan ada setiap tahun, memang banyaklah kursus ni untuk yang kursus permata ni. Jadi kursus ni pun biasa kalau untuk mengambil kursus ni biasa kena bayar, and atas bos, kira macam ada yang bukanlah kata bos tanggung, kira macam bos yang bayar dulu atau bos yang bayar dulu kita bayar kemudian ke, ataupun kita nak guna yang kita sendiri. Ataupun kira untuk kursus ni biasa yang tahun 2001 ke 2020, saya tak ingat, ada dia buat secara percuma sebab masa tu tengah KAP kan. Dia tengah PKP, jadi 2020 rasanya kalau saya tak silap saya, dia buat kursus ni secara percuma untuk cikgu-cikgu taska yang mana tak ada lagi kursus ni. Tapi biasa kursus tu untuk yang masa percuma itu dia buat Okay. Cikgu Ray nak gini. Cuma sebelum dia buat ni kira kalau yang dah ada CJ ni kira macam kalau untuk biasalah, kalau yang macam dah ada CJ ni biasa kalau nak mohon kerja taska tu kira macam senang lah, sebab CJ ni pun macam penting jugalah untuk taska, untuk yang nak bekerja dekat taska. Okay. Selain pada tu kan cikgu kan, untuk pengambilan guru taska ni dia ada tengok tak dari segi pendidikan, macam contoh minimum SPM ke, PG3 ke, apa ke? Dekat sini minimum dia SPM lah, sebab kebanyakan yang cikgu dekat sini SPM. Ada juga yang ada diploma, degree, tapi minimum dia SPM lah. Setakat ni dekat sini yang dah mohon apa semua memang SPM lah minimum dia. Ni contohlah kan, kalau ada diploma ke degree ke, gaji dia tetap sama ke sebagai guru taska atau berlainan? Dekat Malaysia mula-mula taska semua sama. Kecuali nanti bila dah lama macam ada improvement daripada kerja tu. Jadi sebab sekarang ni kalau dekat sini mula-mula staff yang masuk akan kira dalam sebulan pertama tu kira tempoh percubaan je lah. Lepas sebulan pertama tu baru sign macam bekerja betul lah. Jadi dalam masa tempoh awal tu memang basic sama je, tak kira tahap pendidikan kita apa. Oh, okay. Jelas? Okay.
Saya nak tanya mengenai proses pembelajaran kanak-kanak di Taska. Macam mana diorang belajar? Contohnya mengikut tahap umur ke macam cikgu ajar ikut tahap umur ke macam baby hingga 2 tahun okey permainan basic macam diorang perlu main sensori tangan ke main motor ke. Biasa dekat sini untuk aktiviti kat Taska ni untuk yang baby dekat Taska ni macam ni, dia asingkan waktu pembelajaran tu. Contoh kalau dekat Taska ni jam 10:30 pagi hingga 11:30 pagi tu adalah waktu kanak-kanak buat aktiviti. Kira kalau yang budak 3 dan 4 tahun biasa akan masuk kelas dan buat aktiviti tu mengikut hari. Contoh macam kalau dekat Taska sini, kalau hari Ahad perkembangan bahasa, hari Isnin awal matematik, hari Selasa ni sosial emosi atau SSEK kerohanian, dan Rabu biasa kreativiti atau nyanyian, dan hari Khamis biasa fizikal. Jadi bila mengikut hari tu untuk yang aktiviti dekat sini mengikut tema dekat Taska ni. Contoh macam setiap minggu, tema tu akan berubah setiap minggu, dan untuk buat aktiviti, rancang aktiviti tu kena ikut tema dan ikut perkembangan hari tersebut. Macam tu. Contoh kalau macam buat aktiviti contoh macam awal matematik kan, contoh kalau macam untuk tema bentuk akan rasa tema ni dia ikut minggu kan, ada tema macam-macam lah, anggota badan, tema buah-buahan, tema bentuk. Jadi kita akan relatekan tema tu dengan perkembangan hari tersebut. Contoh macam hari Isnin buat matematik. Jadi tema buah-buahan tu macam perkenalkan warna buah. Contoh orange warna apa, strawberry warna apa. Macam tu lah. Oh, okey, faham. Rasanya tu je ke untuk soalan saya. Saya serahkan kepada Nodia pula. Saya tanya soalan kepada cikgu. Ya, soalan saya, apakah pengurusan dan keselamatan kanak-kanak ni di Taska? Contohnya macam pengurus ni dibuat apa tentang keselamatan kanak-kanak ni? Macam mana? Dari segi contoh untuk yang keselamatan kanak-kanak ni, untuk yang kategori kan kanak-kanak kan sini ada 3 untuk baby, tateh dan tipat. Biasa kalau baby tu memang time macam waktu sebelum masuk kelas pagi atau tengah hari, waktu petang sebelum keluar, memang baby akan duduk di dalam bilik baby sahaja dan tidak dibenarkan keluar. Jadi sebab dekat luar Taska yang dekat macam ruang tamu tu memang untuk yang budak-budak besar sahaja bermain kat situ, untuk dari segi takut ada terlanggar terpijak baby ke. Sebab tu jadi baby memang duduk di dalam Taska. Jadi kalau macam dari segi dekat luar, biasa Taska akan tutup kunci gate dalam pukul 9 atau 9:30 macam tu. Kalau ada yang parent datang terlambat, memang macam kena dia tak boleh masuk terus lah. Kena tekan bell, nanti akan ada teacher yang pergi buka pintu gate. Macam dari segi pengambilan budak pun, bila waktu balik, bila kata bukan hari tu, contoh bukan macam parent dia yang datang ambil atau nak suruh kawan ke atau siapa macam ibu saudara ke, ayah saudara ke gitu, memang akan kena maklum dulu kepada pihak Taska. Sebab kalau macam pakat mari je, memang cikgu tak akan benarkanlah dia ambil budak tu, kecuali memang dah inform dekat Taska yang bagi tahu hari ni budak tu
macam orang lain lah yang ambil dan dia bagi gambar ke apa atau detail kereta ke apa macam tu, baru kami lepaskan lah. Untuk main pun memang teacher-teacher pun akan selalu pantau lah kanak-kanak tu. Lepas tu macam permainan pun akan tengok yang mana sesuai untuk kanak-kanak tersebut. Okey, soalan yang seterusnya. Bagaimanakah hubungan guru bersama ibu bapa? Contohnya Dari segi hubungan guru ni, biasa kalau hubungan guru dan ibu bapa ni untuk merapatkan lagi biasa hubungan guru dan ibu bapa ni, askar kami akan buat majlis macam majlis akhir tahun atau majlis sambutan perayaan, dan akan jemput semua ibu bapa lah untuk menghadiri. Dan kalau waktu macam pagi dengan petang pun waktu parent hantar dan ambil kanak-kanak tu, memang macam semua teacher-teacher ni memang bertegur sapa lah dengan ibu bapa. Okey, soalan yang seterusnya. Apakah cabaran dan isu kanak-kanak di tadika atau taska ni? Okay, isu dan cabaran kalau sepanjang saya bekerja dekat sini lah. Isu biasa yang first isu dia biasa kanak-kanak luka atau tak sihat waktu dekat taska, terjadi dekat taska. Contoh sebagai contohnya bila parent datang hantar pagi tu okey, semua normal, suhu, cek suhu, tapi bila macam tengah hari atau tiba-tiba tu macam tiba-tiba anak dia muntah ke demam ke, memang kena inform parent. Dan macam parent pun macam kadang-kadang macam insecure kan, kenapa tiba-tiba anak dia tak sihat sedangkan pagi tadi okey. Itulah sebagai isu dia. Ataupun kalau kanak-kanak ni cedera dekat taska, contoh macam terluka kaki apa semua. Jadi macam isu dia tu untuk bagi tahu dekat parent tu memang macam cabaran lah, sebab nanti akan parent cakap macam mana anak saya boleh terluka apa, cikgu cuai ke, sebab itu macam jadi macam perlukan nak kata apa untuk bagi tahu parent tu memang perlu macam banyak ni lah, kira macam mana saya nak bagi tahu. Kalau macam kena explain dekat parent tu, macam kena explain yang detail lah. Dan bila parent atau dia macam tak puas hati tu, macam kita sebagai yang menjaga anak-anak dia ni memang kena berterus terang atau bagi tahu sampai macam parent tu boleh terima and macam dia macam puas hati lah kira apa yang terjadi ke anak dia tu. Isu biasa kalau yang macam ada isu macam, tapi kat sini jarang lah kalau anak budak-budak cedera ke apa itu, biasa bos kami lah yang akan contact parent direct untuk bagi tahu dan suruh ambil lah luka kalau macam teruk ke. Itulah. Soalan yang terakhir untuk cikgu. Apakah antara tanggungjawab seorang pengusaha kepada komuniti, keluarga dan kanak-kanak? Contohnya macam pengusaha ni apa tanggungjawab dia terhadap komuniti, keluarga dan kanak-kanak ni? Tanggungjawab. Okey, dari segi tanggungjawab terhadap kanak-kanak sendiri, mestilah kena bagi dia keperluan sepanjang duduk di taska ni yang macam mana? Kena bagi secukupnya. Macam dari segi keperluan kanak-kanak tu, macam contoh makan, minum, tidur apa semua tu memang kena
kena jaga. Dan kalau dari segi dengan parent, biasa terhadap parent tu macam terhadap parent tu macam tak banyak. Kalau dengan parent ni biasa bila anak dia okey apa semua duduk kat taska ni tak ada apa, jadi dengan parent pun macam tak ada ni sangat lah. Contoh macam parent pun macam berpuas hati lah dengan pihak kami ni bila anak dia okey semua. Lepas tu kalau dari segi dengan community tu lah sikit, sebab kan bila dah taska jadi suasana tu mestilah macam bising apa semua kan. Jadi sebelum tu memang dengan jiran-jiran, sebab taska kami ni dekat betul-betul tepi jalan, cuma belakang je lah ada jiran. Jadi memang jiran tu memang awal-awal tu memang kami dah bagi tahulah, kira macam dia faham lah bila situasi kalau kanak-kanak bising nangis tu itulah. Biasa dekat tak ada lah siapa macam jiran mari ke apa orang gitu. Okay, cikgu. Ada- Terima kasih untuk masa yang cikgu luangkan hari ni. Saya rasa boleh tambah banyak juga soalan kita orang tanya ni. Dalam 10 soalan juga kata. Minta maaf ambil masa cikgu sikit hari ni. Tak apa, saya pun bagi tahu pun sekadar apa yang saya tahu. Jadi kalau ada terkurang ke apa, mohon maaf sebab saya pun tak ada pengalaman lagi gini-gini. Sebab saya pun wakil bos saya juga, sebab bos saya quarantine, jadi dia minta saya yang wakilkan